Ingat hadis Nabi, dia kata, Dajjal akan datang bawa fitnah kepada kamu seumpama segunung roti. Agak-agak hakikat ke majas tu? Gunung roti ni di India dengan Pakistan bolehlah dia buat. Contoh kalau kita kata ambil hakikat. Mari Malaysia ni tak berapa nak berkenan dah. Bak-bak roti ni makan, tapi bukan gaya dia. Dia akan bawa fitnah seumpama segunung roti. Roti ni nisbah bila Nabi sebut roti ni makanan utama bagi orang Arab. Punca rezeki. Anda terfikir tak satu benda yang berlawanan daripada maksud sebenar ni? Dia akan datang bawa fitnah segunung roti. Fitnah ni ada setengah ulama kata, ni pandangan ulama, boleh jadi betul, boleh jadi salah. Tapi dia membuat pandangan, ialah bentuk ilmu yang dia serapkan kepada kita sekarang. Maksudnya mereka menyediakan satu manhaj, satu metod ilmu, benda ni yang kita perlu belajar, benda ni tak payah belajar. Benda ni kita perlu tahu, benda ni tak payah tahu. Benda ni kena tahu, benda ni kena sembunyi. Dan kita belajar semua ilmu-ilmu tadi di sekolah menengah, sekolah rendah, college, universiti. Bila fitnah ni bermula, bila keluar dah bilah-bilah perkataan daripada mulut ibu dan bapa kita. Abang belajar betul-betul. Kalau abang baca betul-betul, dapat masuk universiti. Bila dapat universiti, dapat kerja bagus-bagus. Dapat gaji besar-besar, boleh beli macam-macam. Yang pantas agama ajak kita cari ilmu supaya kenal Allah. Boleh lawan fitnah dia. Tapi yang dah keluar mulut ibu bapa hari ni, belajar tinggi-tinggi, dapat gaji besar, dapat duit banyak, dapat beli macam-macam. Faham tak? Segunung roti. Hari ini ilmu yang kita ada untuk dijadikan bekalan sebagai mencari sumber kehidupan. Bukan lagi berteraskan kepada lillahi ta'ala. Ilmu nak cari duit, ilmu nak dapat gaji, ilmu nak dapat kereta besar. Berlaku ke tak berlaku? Berlaku. Ni kata majas. Dan saya boleh menerima walaupun ni sekadar pendapat, ada betulnya. Tapi kita tak faham, duk tunggu bila agak-agak segunung roti nak main ni tak. Siapalah nak uli, siapalah nak kamal semua ni. Negara ni segunung, negara ni segunung, negara ni segunung. Selagi kita duk bermain dengan lafaz hakikat. Nak lagi ke nak berhenti? Nak lagi ke nak berhenti ni? Nak lagi? Alang-alang tak? Okey. Sekarang ni kita tengok konsep Dajjal tadi. Pertama, kita perlu ingat, pernah dengar tak The Blue Beam Project? Oh, sudahlah Ustaz. Blue Beam apa pula ni? Nak kita tahu, Scooby-Doo saja dah. Blue Beam Project ni projek raksasa. Hasil kerjasama NASA dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa Bersatu. Antara bawah Blue Beam Project ni, kalau dahulu ada Philadelphia Project, ada Montauk Project tahun 40-an dengan tentera-tentera dia. Tapi sekarang ni, di awal 90-an, antara dalam projek The Blue Beam ialah pembinaan HAARP Antenna Transmitter. Tahu HAARP? Pernah dengar HAARP? HAARP. High Frequency Active Auroral Research Program. Tempat dia di mana? Di Gekona, Alaska. Ada juga di Jikamarka di Peru. Tapi yang paling besar di Gekona, Alaska. Satu alat HAARP ni dia boleh buat macam-macam. HAARP boleh buat gempa bumi. HAARP boleh buat ribut taufan. HAARP boleh buat kemarau. HAARP boleh buat salji. HAARP boleh buat jadi bumi gersang. HAARP juga boleh buat tsunami. Faham? Maksudnya cuaca hari ini boleh dikawal oleh mereka. Dan kita faham dengan satu benda yang Nabi sebut tentang kehebatan Dajjal. Satu masa bumi ini akan jadi gersang. Dan dia akan menawarkan pertolongan kepada kita. Siapa yang bekerjasama dengan aku, mengaku aku jadi Tuhan, bumi kamu hak gersang, aku akan kembali suburkan. Lawan aku, tak mau percaya dekat aku, kekallah dalam keadaan ini. Dan Nabi sebut, makanan utama bagi umat Islam hari itu cumalah zikir.
Dia boleh buat tak kemarau, dia boleh buat gersang, dia mungkin boleh buat dengan benda ni. Dan dia boleh menyuburkan kembali, buat hujan, buat apa pun dengan benda ni. Kalau kita tak tahu, maksudnya kita terfitnah, kita menganggap bahawa kejadian-kejadian alam ni berlaku secara tabi'i, sedangkan boleh dibuat dan boleh dirancang. Bahkan yang lebih besar berada di kawasan marine di Switzerland. LHC, Large Hadron Collider. Pernah dengar? Oh, tak pernah juga Ustaz. Ni haduk korek bumi, teras bumi sekarang ni. Large Hadron Collider ni, duduk di Switzerland tu. Baik, antaranya dengan hub juga mereka boleh buat perisian 3 dimensi berpandukan sistem hologram. Tahu hologram? Hologram kita boleh pancak gambar nampak di kaki langit. Boleh ada gambar Nabi Isa, boleh buat gambar malaikat duk pegang dia turun. Dia boleh buat tu nanti. Dan untuk menyamarkan diri, dia perlu buat benda tu dan dia perlu bersedia daripada sekarang. Hak betul-betul akan turun, tangan dia berpegang pada sayap malaikat, Nabi Isa. Dia ni manusia macam kita, dia nak buat macam tu, kena buat gaya betul ke gaya tipu? Gaya tipu. Dan sekarang ni antara projek Bluebeam ialah sistem hologram tadi. Dia boleh pancak macam-macam lah. Gambar UFO nak serang bumi, kita pun jadi takut. Gambar senjata tu senjata ni. Tengok filem War at the World. Apa ni? Filem apa lagi? Independent Day, macam-macam lah kan. Jenis serangan-serangan alien dan makhluk asing. Ada ke alien ni? Agak-agak ada ke alien? Kita ni baru kenal alien. Zaman Nabi Adam dia tak kenal alien. Zaman Nabi Ibrahim tak ada alien. Zaman Nabi Muhammad meninggal nak kiamat, alien pun baru tergerak hati nak turun ke bumi time nak kiamat ni lah. Masa elok-elok dulu tanah bumi subur apa dia tak mau main. Dekat nak kiamat dia berasa, nak kiamat dah kot, sebelum sempat kiamat mari kita turun ke bumi. Sebenarnya alien tu hakikat siapa? Jin-jin yang merupakan diri mereka, yang ada perjanjian dengan Dajjal, ada perjanjian dengan Yahudi-Yahudi ni. Jin kan boleh tukar rupa macam-macam. Setakat nak buat rupa alien tu sat je. Jadi kita jadi digambar-gemburkan. Hak filem paling awal 85 isi dulu. Dia nak mula kaitkan kita dengan dunia luar. Lepas tu macam-macam lah ni. Orang nak serang lah, alien nak serang lah, penduduk di luar bumi nak serang. Hakikatnya tak ada pun. Dia mempainkan. Lepas tu, bila kita dalam ketakutan, maka kita memerlukan seorang superhero lah tak? Superhero. Dia orang Yahudi ni, dia tak ada superhero. Sebab tu dia reka sendiri superhero dia. Kita ada Salahuddin Ayyubi, ada Tariq Ziyad, ada macam-macam. Dia dah tak ada. Perang-perang kalah, perang-perang mati. Dia buatlah Batman, Iron Man, Superman. Tu pun Superman tersilap, spender duduk kat luar. Malu kau orang tak? Kita pun buatlah juga keluar man dah, apa man, macam-macam lah. Nak tiru, ada man-man belakang tu. Jadi itulah, hakikatnya mereka tak ada tokoh. Mereka tak ada adiwira. Adiwira hanya dicipta. Dulu dia bukan buat kartun saja. Tapi bila dah terangsang orang jadi minat budaya fandom ni, dia mula buat filem dalam bentuk orang dah. Sat keluar Superman, sat keluar Iron Man. Tapi ingat, sebenarnya ada makna semua man-man tu. Makna tu akan berakhir bila dia buat contoh Batman, The Batman Return. Ada ke tak? Superman, The Superman Return. Agak-agak siapa nak return tu? Siapa nak return tu? Nak return tu dia lah. Kita tak ada. Kita dulu ada return. Return apa? Return periksa Julai tak? BM tak... Dapat 7 tak berhenti. Nak dapat 6 bila lah duk return. SPM Julai. Baik, kembali. Hologram adalah salah satu. Satu lagi, mereka ada kuasa frekuensi. 2 muka teleport dia. Macam ni. Bila frekuensi dia tinggi, dia pakai 3 frekuensi. Satu dia panggil LF, low frequency. VLF, very low frequency. EFF, extremely low frequency.
Dia ni, frekuensi ni, dia boleh tusuk masuk sampai dalam otak kita. Dan dia boleh kawal otak kita sampai menyebabkan seorang tu menerima bisikan-bisikan halus. Sampai ada perasaan, percakapan seolah-olah hang bunuh dirilah lagi baik, hang bunuh dirilah lagi bagus. Ataupun hampir bunuh dia tu, hampir bunuh dia tu. Kita rasa macam, tak logik je ustaz, benda-benda lagu ni boleh kawal kita. Hang tunggulah. Sebab bila dia nak buat hologram, gambaran dah ada dalam bentuk visual, tapi seolah-olah kita nak dengar, biar benda tu seolah-olah bercakap dengan kita. Seolah-olah bila dia turun, kita merasakan bahawa Tuhan sedang bercakap dengan kita. Transmisi tadi akan dihantar melalui ketiga-tiga frekuensi tadi. Besar tak fitnah ni? Besar fitnah ni kalau main-main. Tapi bila kita duk cerita, kita duk kaji, orang kata apa? Tak. Oh, taksub lah ustaz, paranoid lah ustaz, tak ada kerja lah ustaz, baik baca Quran, baca hadis. Lepas tu malam ni duk baca kitab Feng Shui ke? Berapa banyak ayat dah kita bagi, berapa banyak hadis dah kita bagi, paranoid ikut mana lagi? Bukan kata hak kita, hak depa pun kita bagi ayat dengan nas, dengan fasa, dengan ayat yang lengkap. Dan kita dah buka pada awal lagi, Allah yang dah terobos lebih awal membongkar kesesatan dia. Sebab dia nak main dengan akidah dari sudut agama, payah dalam ni. Nak suruh orang Islam tinggal semayang, siapa nak tinggal? Payah nak tinggal. Hak ikut cakap ni, tapi dia akan jadi tertinggal dengan perbuatan lagu tu. Jadi dia jadi galik. Dah sekali galik tak galik, ramai dah kata semayang hari ni. Ramai dah tak semayang hari ni. Ramai dah tinggal solat, ramai dah tinggal puasa, ramai dah lari bayar zakat, ramai dah orang kaya tak ada niat nak pergi haji. Berlaku dah semua. Lepas tu kalau hak semayang pula dah mula hilang rasa khusyuk, tak ada dah. Rasa takut keluar daripada semayang, rasa takut. Nak takut lagu mana? Datang selipak buruk, balik selipak. Datang dia selipak harga RM1.50 je. Dia balik selipak harga RM30. Padahal baru lepas semayang tadi pun. Faham ke tak maksud saya tu? Maksudnya keluar daripada semayang, tak ada ta'zim, tak ada takhfid pada Allah. Tak ada rasa takut, tak ada rasa keagungan. Fitnah ni kalau nak sebut memang boleh macam-macam darjah. Tapi hakikatnya kita perlu berhati-hati dan bersedia. Macam mana nak buat? Hanya perlu tepis fitnah dia. Macam-macam fitnah ni hak kita cerita hari ni, hak berjaya dah dibongkar oleh ulama-ulama, cendekiawan. Hak kita tak tahu hak dia dirancang hari-hari. Siapa buka isu projek Bluebeam? Sergey Monas, seorang wartawan Kanada, dipublikkan pada tahun 1994. Dia dengan seorang lagi kawan dia. Akhirnya dua-dua, lepas dia bocor rahsia ni, dia mati di Kanada, kawan dia mati di Ireland. Disahkan kena sakit jantung. Bila relate dengan catatan perubatan, tak ada pernah pun mereka berdua sebelum ni ada hal-hal yang berkenaan dengan sakit jantung. Tapi bila doktor buat keluar result, sakit jantung. Dua-dua pula tu kena sakit jantung. Maksudnya, mati atau dimatikan? Dimatikan lah. Bila rahsia mereka bocor. Tapi nasib baik dah pecah dah sebahagian tu. Hak pecah tu kita tolong sebab. Walaupun kita sendiri masih dalam pengkajian, masih dalam analisis. Benda ni boleh dibuat, benda ni boleh mungkin berlaku. Kita nak letak atas kita kata ketepatan 100% tu tak. Tapi bila kita sebut ni, dia ada satu daya dipanggil berhati-hati. Sebab bila dia main daripada Yahudi, bila dia main daripada Kristian, sampai bila pun kena beringat. Ingat Allah sebut dalam surah Al-Ma'idah. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lillazina amanul yahudu wallazina asyraku. Tak ada dah makhluk manusia yang paling kuat memusuhi orang Islam, orang beriman, Yahudi dan orang-orang musyrik. Sebab tu kita musuhi Yahudi hari ni, walaupun kita tak nafi ada Yahudi yang baik. Tapi yang paling kuat lawan Islam, iaitu Yahudi dan orang-orang musyrikin. Pasal apa? Pasal apa Allah marah sangat?
Kan kita minta daripada Allah, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdu. Satu kumpulan yang Allah murka dan marah siapa? Siapa orang yang Allah murka dan marah? Yahudi. Waladdallin, orang yang Allah sesat siapa? Nasrani. Pasal apa Allah murka pada Yahudi? Beza dia terbalik saja. Yahudi dia ada ilmu, dia ada pengetahuan, tapi dia tak mau beramal. Orang Kristian dia tak ada ilmu, dia tak ada pengetahuan, tapi suka buat amal. Itu yang jadi banyak bid'ah tu. Beramal suka, tapi ilmu tak ada. Sebab tu dia jadi sesat. Sebab tak ada ilmu, suka buat amal, dia boleh jadi sesat. Hak boleh jadi Tuhan marah, ilmu ada tapi hang tak mau guna. Tapi orang yang siratal ladzina an'am, dia ada dua-dua. Dia ada ilmu, dia beramal. Itulah sifat orang Islam yang beriman. Kita ada ilmu, kita buat amal. Dan bila Allah marah kepada grup ni, tu sifat khusus Allah tunjuk. Kalau hari ni kita Islam pun mengaku beriman, ada ilmu tak beramal, sama ke tak sama? Sama je. Kan hari ni tak ada ilmu tapi nak buat ibadat macam-macam, sama je. Sama je. Cuma jangan jadi macam salah satu dari keduanya. Sebab pakej Islam, ilmu, amal. Ilmu, amal. Huruf yang sama cuma dibalikkan. Ada ain, ada mim, ada lam. Ilmu pun ain lam mim. Amal ain mim lam. Terbalik gitu ya. Oh, saya pun penat dah ni. Nasi tak makan lagi ni. Tadi makan roti stesen minyak saja sebiji. Sebab perut kosong takut muntah.